masalah yang kita nampak hari ini, pertama kita kena selesaikan soal ekonomi negara. Ekonomi negara ni penting kerana kita sudah membentangkan belanjawan, belanjawan yang paling besar dalam sejarah kita. Kalau kita tidak boleh mendapat revenue yang mencukupi, macam mana kita nak melaksanakan belanjawan? Jadi sudah pastilah kita punya tumpuan akan dibuat untuk mempelbagaikan sumber pendapatan kita, untuk memastikan bahawa kerajaan kita ini boleh menjana pendapatan yang baik untuk negara, supaya kita bukan hanya boleh menyelesaikan masalah negara, kita juga boleh menyelesaikan kedudukan ekonomi rakyat yang hari ini saban hari terhimpit, gaji dah lah tak seberapa, tetapi kos sara hidup sangat tinggi, dan harga barang-barang pun sudah pastilah akibat daripada kejatuhan nilai ringgit dan sebagainya, ianya memberikan kesan yang sangat negatif terhadap harga barang-barang. Jadi memang BN kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, masalah rakyat dan bencana-bencana yang mungkin akan datang dalam masa terdekat ini. Kita pun kena juga bersiap sedia sekiranya ada wabak-wabak baru yang mungkin wujud. Sebab kita kena ingat, bila wabak COVID ini ianya mendatangkan hasil yang lumayan kepada pihak-pihak yang menyediakan vaksin contohnya, pihak-pihak yang mengeluarkan ubatan-ubatan bagi menangani penularan wabak COVID-19. Tak mustahil bila dia tengok dah ada track record pendapatan daripada mengatasi wabak ini cukup lumayan. Tidak mustahil akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka ni pula akan wujudkan wabak baru. Kita kena faham juga, kita pun tahu juga ada juga diorang ni sengaja mewujudkan wabak baru untuk mendatangkan hasil bagi diri mereka. Jadi semua benda ni kita kena bersiap siaga. Kita cuba. Okey? Okey, ini pasal Parlimen Gombak tu Parlimen Gombak. Kenapa? Bekas MD dengan MD yang ada sekarang, MD PKR bertanding di satu kawasan tu. Adakah Barisan Nasional akan mendapat peluang yang lebih baik di situ dia tu? Saya nak beritahu apa kelebihan. Kita tahu bahawa memang sukar nak menang Parlimen Gombak pada tahun 2018. Malah Datuk Megat Zulkarnain dia kalah 48,000. Kalau orang tengok angka 48,000 ni, siapa pun tak berani bertanding kat Gombak ni. Tetapi kena tahu di Gombak ini, ketika Azmin Ali menentang Datuk Megat Zulkarnain, ketika itu perlawanan boleh dikatakan lebih kurang 2 penjuru. Memang ada PAS pada ketika tu yang bertanding sama, tetapi PAS punya undi tidak begitu signifikan. Tidak begitu signifikan. Tetapi kali ini Azmin Ali dia akan cuba tawan undi yang dia dapat pada tahun 2018. Mungkin undi daripada orang Melayu yang menyokong dia masih boleh dapat. Tetapi daripada masyarakat Cina yang menyokong dia pada tahun 2018, yang kecewa dengan pengkhianatan dia, yang menyebabkan gerakan Sheraton yang dia buat itu menyebabkan kerajaan PH tumbang, dia tidak akan dapat undi daripada masyarakat Cina, masyarakat India di Gombak. Okey, ini akan jadi kelebihan kepada calon Barisan Nasional di Gombak. Kedua, Amin. Amin ni sebenarnya dihantar ke Gombak untuk ditamatkan riwayat politik dia. Ini kita kena faham. Kita pun tahu bahawa Amin ni ialah orang Azmin Ali.
Saya sendiri pernah bertanya dengan Azmin, dengan Amir ketika di pilihan raya kecil Tanjung Piai. Saya tanya dengan dia, kau ni dengan Anwar ke dengan dengan Azmin? Dia kata Azmin lah. Masa tu Tanjung Piai, saya tak pasti lah masa tu Azmin dah keluar parti ke belum. Saya rasa belum lagi. Dia belum lagi. Tapi dia sudah berpatah arang dengan Anwar sebab salah satu cara Mahathir dia divide and rules. So Mahathir memang terkenal dengan agenda mengucak-kacir, melaga-lagakan orang di bawah dia. Orang yang lawan, contohnya macam Musa Hitam dulu, dia lagakan dengan orang lain. Lepas tu Anwar Ibrahim dia lagakan dengan Tun Ghaffar. Lepas tu macam-macam dia buat. Memang dia pakar. Jadi salah satu benda yang dibuat untuk memecahkan Azmin Ali dengan Anwar Ibrahim ini ialah Mahathir telah memberikan tempat yang cukup strategik. Dia bagi Menteri Ekonomi kepada Azmin Ali. So dengan kedudukan yang lebih kurang sama macam Menteri Kewangan tu, maka Azmin gunakan untuk menaikkan dirinya di dalam PKR, dan akhirnya dia sudah mula lawan Toke, lawan bos lama dia. Sebenarnya ini agenda Mahathir. Jadi sama jugalah Anwar hari ini menggunakan strategi yang sama digunakan oleh Mahathir dengan meletakkan bagi memusnahkan rival politik dia Azmin Ali ataupun kekasih lama dia Azmin Ali. Maka dia meletak orang yang paling dekat dengan Azmin Ali iaitu YB Amiruddin sebagai calon di Gombak. Kalau Amiruddin kalah di Gombak, sudah pastilah PKR akan desak supaya kerusi menteri besar itu dikosongkan untuk diisi oleh orang lain. Anwar dah standby lah nak letak orang lain sebagai calon menteri besar di negeri Selangor. So benda-benda macam ni kita kena faham. Amiruddin dia mungkin calon daripada Pakatan Harapan, tetapi adakah Pakatan Harapan akan enjoy the same 97% support from the Chinese community? No. Busuk-busuk pun 20% akan lari kembali kepada Barisan Nasional dengan keadaan semasa ni. Apatah lagi masyarakat India yang telah tersisih ketika Pakatan Harapan memerintah. Mereka juga tidak akan begitu gairah untuk mengundi PKR pada kali ini. Jadi Anwar Ibrahim boleh gunakan pelakon daripada India, pelakon Bollywood macam Kamal Hassan untuk membuat kempen bagi Anwar Ibrahim. Saya cuma takut, saya ni antara orang yang meminati filem Hindustan. Tapi bila tengok Kamal Hassan berkempen untuk seorang ketua liwat negara, maknanya Kamal Hassan ni lebih kepada pendukung LGBT. Silat-silat bulan, saya pula yang akan boykot daripada menyaksikan filem-filem yang dikeluarkan ataupun yang mana Kamal Hassan menjadi pelakonnya. Saya yakin ramai orang kat luar pun akan mempunyai attitude yang sama. Itu sebab pelakon-pelakon ni dia kena ingat orang macam Izlan Yusof ni kawan kita. Tiba-tiba boleh bertanding atas tiket GTA. Dah lah bertanding tu hampir pasti akan kalah. Kerana silap pilih parti yang dia gunakan lambang. Sama juga dengan Idham. Orang ni dia bukan hanya memusnahkan masa depan dia dalam bidang seni, malah mereka tidak mempunyai harapan untuk survive bila silap perhitungan memilih parti politik dalam pilihan raya umum yang ke-15 ni. Jadi saya nak beritahu Amir yang akan bertanding menentang calon Barisan Nasional dan Azmin Ali di Gombak, dia tidak akan dapat enjoy support 25% orang Melayu yang silap membuat keputusan mengundi Pakatan Harapan yang menyebabkan BN tewas 48,000 majoriti pada pilihan raya umum yang lepas.
Jangan mimpi mereka akan dapat majoriti sebesar itu.